Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kita bersama lagi dalam kelas Matematik Tambahan Tingkatan 5 untuk tajuk Kinematik Gerakan Linear dalam kelas Cikgu Aisyah. Kita cuba tengok zarah-zarah yang bergerak tu. Okey, itulah contoh zarah-zarah yang bergerak dalam kinematik gerakan linear. Baiklah, tajuk kinematik gerakan linear ni kita akan fokus kepada tiga perkara iaitu sesaran yang diwakili oleh huruf S, hal laju yang diwakili oleh huruf V dan pecutan yang diwakili oleh huruf A. Okey, sebenarnya ketiga-tiga perkara ni adalah familiar ataupun perkara biasa. Murid-murid dah pernah kenal secara langsung atau tak langsung daripada pembelajaran maths ataupun matematik tambahan sebelum ni. Jom kita tengok macam mana apa benda keluarga-keluarga bagi kinematik gerakan linear ni. Di antaranya ialah kuantiti vektor. Yang mana kuantiti vektor ni kita kan cerita tentang magnitude dan arah kan. Okay, sesaran tu merupakan kuantiti vektor. Bagi satu, jarak daripada graf. Apa jarak daripada graf? Macam mana kita nak dapatkan jarak daripada graf? Kan kita kira luas bawah graf hal laju melawan masa. Yang ini kita belajar dalam graf gerakan. Okay. So, ini samalah juga. Kita akan ada perkaitannya. Satu lagi kita perkaitannya ialah kemahiran pembezaan. Daripada kemahiran pembezaan tu, kita nak cari Y maksimum macam mana? Okay. Kita bezakan Y terhadap X. Jadi, dy dx sama dengan kosong, maka kita akan dapat Y maksimum. Kita gantikan nilai X ke dalam Y. Kemahiran pengamiran. Luas bawah graf. Okay, ini samalah kaitannya dengan graf gerakan tadi tu. Kita nak dapatkan luas bawah graf tu bermaksud kita mencari jarak. Okay. Sekarang kita nak tengok hubungan antara ketiga-tiga perkara tadi. Yang pertama, sesaran. Okay, sesaran, hal laju dan juga pecutan ni merupakan fungsi terhadap masa. Okay. Jadi, bila kita bezakan sesaran di S dt, kita akan dapat fungsi hal laju. Kita akan dapat hal laju. Apabila kita bezakan hal laju, kita akan dapat pecutan. Okey, kita bezakan hal laju ni maksudnya kita bezakan sesaran dua kali lah. Kita bezakan sesaran sekali, kita dapat hal laju. Kita bezakan sesaran dua kali, kita akan dapat pecutan. Okey. So, kalau daripada fungsi pecutan ni, kita nak dapatkan hal laju, of course lah kita akan reverse. Bermaksud kita akan kamirkan A menjadi hal laju. Bila kita nak dapatkan sesaran pula, kita akan kamirkan V, kita akan dapat S. Okey? Daripada S, kita bezakan di S dt, dapat V. Daripada V, kita bezakan, kita akan dapat A. Ataupun daripada S, kita bezakan dua kali. D kuasa 2S per dt kuasa 2 tu kan? Kita akan dapat A. Dan daripada pecutan, daripada A, kita nak dapatkan hal laju. Kita akan kamirkan A, dapat V. Kita kamirkan V, kita akan dapat S. Okay, faham ya? Baiklah, untuk sesaran, ada beberapa perkara asas yang perlu diambil perhatian. Okay. Sesaran ini merupakan kuantiti vektor yang mana ia mempunyai magnitude dan arah. Dia bukan sekadar jarak saja yang mana sekiranya hanya ada jarak, dia merupakan kuantiti skala. Tapi untuk sesaran, dia merupakan kuantiti vektor, dia ada jarak dan dia ada arah. Macam mana tu? Mari kita lihat contohnya. Okay, katakan kita ada satu zarah di titik. Oh, nampak tak yang warna merah comel ni? Okay, dia duduk dekat titik O. Okay, jadi, dia belum start bergerak lagi pada masa saat T sama dengan kosong lah. Maksudnya, dia belum start lagi. Okay. Kemudian dia pun bergerak ke kanan satu saat. Okay. Pergerakannya 5 meter. Okay, jadi dekat sini, kita akan sebut sesaran zarah dari O ialah 5 meter
ke kanan. Nampak kan dekat situ? Kita ada magnitude 5 meter ke arah kanan. Itu adalah arah lah. Atau kita boleh tulis positif 5 M. Positif 5 meter. Positif tu bermaksud arah ke kanan. 5 meter maksudnya jarak dia 5 meter. Okey. Seterusnya. Okey, zarah tadi berpatah ke arah berlawanan. Okey. 7 meter dekat sini. Okay, sesaran zarah dari O ialah 7 meter ke kiri. So, still ada magnitude dan arah. Magnitude 7 meter, arahnya ke kiri. Kita boleh tulis sebagai negatif 7M. Negatif bermaksud ke arah kiri. Dan 7 meter tu jarak dia lah. Okay. Jadi, cara kita menulis tu, dia berpandukan titik O. Okay. Bila positif 5M bermaksud dari titik O dia 5 meter. Negatif 7M bermaksud dari titik O ni dia 7 meter. Ke arah kiri, ke arah kanan. Okay? Boleh faham ya? Okay. Sekarang, sekiranya dia bertanya ataupun ada soalan bertanyakan jarak yang dilalui zarah dalam saat kedua. Ialah jarak yang dilalui zarah dalam saat kedua. Okey. Dalam saat kedua tu bermaksud zarah tersebut daripada mana ke mana. Maksudnya tadi last point dia stop kat sini kan? Okey. Hingga ke T2. Daripada T1 hingga ke T2. Tu dia. Nampak? Inilah jarak yang dilalui zarah dalam saat kedua. Okey, berapa jarak dia? Daripada T1 tadi dia 5 meter ke titik O, kemudian 7 meter ke titik T2. Jadi 5 tambah 7 sama dengan 12 meter. Okey, ini adalah kiraan secara manual. Kita boleh jadikan rumus ST sama dengan 2 tolak ST sama dengan 1. Betul tak? Ini pun secara kasarnya kita dah belajar. Of course, kita akan tolakkan lokasi di mana zarah itu berada dengan lokasi sebelumnya. Betul kan? Okay, ini bermaksud sesaran pada saat kedua tolak dengan sesaran pada saat pertama. Okey, dekat sini cikgu akan cakap kenapa ada modulus ni sekejap lagi. Okey, dekat sini sesaran pada saat kedua ialah ini tadi. Negatif 7. Kemudian kita tolak dengan sesaran pada saat pertama tadi ialah positif 5. Betul tak? Jadi kita akan tulis negatif 7 tolak 5. Bukan tolak negatif 5 ya. Okay, negatif 7 tolak 5. Kita akan dapat negatif 12 meter. Betul tak? Tapi kenapa sini cikgu tulis positif? Kenapa? Sebab apa ada modulus? Sebab soalan meminta jarak. Jarak tak boleh negatif. Jadi, jarak dia ialah 12 meter. Dekat sini kiraan kita ialah negatif 12 meter. Kenapa ya? Sebab negatif itu merupakan ataupun kata tanda menunjukkan pergerakan zarah itu ke arah kiri. Daripada T sama dengan 1 tadi, dia bergerak ke kiri sejauh 12 meter. That's why negatif 12 meter. So, soalan minta jarak sahaja. Maka kita tulis 12 meter. Faham? Seterusnya, soalan ini hampir sama cara penyampaiannya. Nampak tak? Tapi lihat perbezaan dia. Jarak yang dilalui zarah dalam 2 saat ialah, nampak kan perbezaan antara atas dan bawah? Yang ni dia kata zarah dalam saat kedua. Yang bawah zarah dalam 2 saat. Okay, maksudnya permulaan zarah di titik O. Okay. Daripada zarah itu belum start lagi, kita akan kira dia punya jarak lah.
daripada permulaannya. Dia bergerak ke kanan sejauh 5 meter. Kemudian dia bergerak ke kiri sejauh 12 meter tadi kan, 5 dan 7. Nampak kan? Mula-mula daripada tempat permulaan zarah tersebut, dia bergerak ke kanan terlebih dahulu sejauh 5 meter. Kemudian dia bergerak ke kiri sejauh 12 meter. Jadi, jarak yang dilalui zarah dalam 2 saat ialah 5 tambah 5 tambah 7, iaitu 17 meter, bermaksud jumlah keseluruhan pergerakan dia. Jarak pergerakannya. Beza antara keduanya jelas ya. Dalam saat kedua bermaksud pada saat kedua tu kita kira daripada saat yang sebelum tu hingga ke saat kedua tu lah. That's why kita buat S sama dengan sesaran saat kedua tolak dengan sesaran saat pertama. Manakala jarak yang dilalui dalam 2 saat ni, kita mengira jumlah daripada permulaan zarah itu sehingga ke saat yang diminta. Yang ini yang kita tolak, yang ini kita jumlahkan keseluruhan. Okay. Kalau dalam English dia punya soalan tu, tengok di perbezaan ayat dia, in the seconds. Ada penggunaan ni, second. Okay, kemudian kalau dalam saat kedua, in 2 seconds. Okay, kita tak sebut second. Kita sebut in 2 seconds ataupun in the first 2 seconds. Harap dapat bezakanlah kedua-dua soalan ni. Okay. Seterusnya kita tengok fungsi hal laju iaitu V. Okay, kita ada contoh zarah di titik O di sini. Okay, apa yang kita perlu tahu, perkara asas yang perlu diambil perhatian tentang hal laju. Okay, hal laju merupakan pembezaan ds dt. Okay. Dia merupakan kadar perubahan sesaran terhadap masa. Hal laju seketika suatu zarah ialah kadar perubahan sesaran terhadap masa. Kita tengok zarah yang daripada titik O tadi bergerak ke titik T, dia menghala ke kanan. Ini merupakan hal laju positif. Hal laju positif menunjukkan zarah bergerak ke arah kanan. Okey, apabila dia berada di titik T, dia berhenti seketika. Ini merupakan hal laju pegun. Hal laju sifar menunjukkan zarah dalam keadaan pegun ataupun tidak bergerak. Okey, apabila zarah tersebut pegun ataupun tidak bergerak, stop, maka hal lajunya adalah sifar. Kemudian zarah tadi berpatah balik ke titik O. Ini merupakan hal laju negatif. Hal laju negatif menunjukkan zarah bergerak ke arah kiri. Okay, satu lagi perkara yang kena kita ambil perhatian ialah hal laju awal. Okay, dalam soalan selalulah ada perkataan ni kan. Bila dia kata hal laju awal, maksudnya hal laju pada ketika masa ataupun saatnya sama dengan sifar. Okay, hal laju awal apabila T sama dengan sifar. Masih lagi dalam fungsi hal laju. Kali ini kita hendak menentukan sesaran zarah daripada fungsi hal laju. Kita dah tahu sesaran ini merupakan kamiran bagi hal laju terhadap masa. Untuk mencari jarak, jadi kita kena rujuk graf hal laju. Ini contoh bagi suatu graf fungsi hal laju V melawan T. Fungsi hal laju melawan masa. Okay. Tidak semestinya di dalam bentuk kuadratik. Ini adalah graf kuadratik. Tak semestinya fungsi hal laju membentuk graf kuadratik. Dia macam-macam boleh. Linear boleh, kuadratik boleh, kubik boleh, macam-macam boleh lah. Jadi dekat sini cikgu bagi fungsi kuadratik sebagai contoh. Andainya diminta jarak yang dilalui zarah dalam saat kelima ialah kita telah pelajari pada sesaran
untuk mendapatkan jarak ataupun sesaran zarah dalam saat kelima, kita kena cari sesaran saat kelima tolak dengan sesaran saat keempat. Okay, ini contoh dia lah. Jadi untuk menggunakan fungsi hal laju, kita akan cari jarak menggunakan luas bawah graf. Jadi dekat sinilah kita nak tahu inilah dia punya luas, maka luas itu mewakili jarak. Dekat sini kita menggunakan kameran. Okay? Kita telah belajar fungsi ataupun kemahiran pengameran luas di bawah graf. Jadi kita akan kamerkan daripada 4 ke 5 fungsi hal laju tersebut. Yang ni yang cikgu cakap tadi, sesaran pada saat kelima tolak dengan sesaran pada saat keempat. Kita akan dapat dia punya jarak. Macam mana nak dapat daripada graf? Kita gunakan fungsi pengameran. Okey. Kita kamerkan hal laju daripada mana ke mana? Daripada 4 ke 5. Okay. Jarak yang dilalui zarah dalam 5 saat. Kita telah pelajari juga, kita telah cikgu baru maklumkan tadi, kalau dalam 5 saat bermaksud daripada titik permulaan, titik O sehingga ke saat yang kelima. Kalau dalam saat kelima sahaja bermaksud daripada 4 hingga ke 5. Betul kan? Jadi dekat sini, jarak yang dilalui zarah dalam 5 saat bermaksud bermula daripada titik O ataupun titik kosong ni, T sama dengan kosong hinggalah T sama dengan 5. Melalui graf kita boleh nampak daripada kosong hingga 4 ni dia punya keluasan dibatasi oleh paksi T dengan graf tersebut di bawah paksi T. Bermaksud kalau kita kira dia, kita akan dapat nilai negatif di sini sebab dia di bawah paksi T. Yang daripada 4 hingga ke 5 ni dia berada di atas, di kawasan atas. Jadi dekat sini memang positif. Maka bila kita kira menggunakan pengameran, kita tulis macam ni, S sama dengan daripada 0 hingga 4 ni kita akan buat modulus. Sebab kita akan positifkan jarak. Masih ingat lagi kan? Apabila dia bernilai negatif bermaksud zarah tersebut bergerak ke kiri. Daripada 0 hingga 4 saat tu sebenarnya dia bergerak ke kiri. Lepas tu daripada 4 saat ke 5 saat tu dia bergerak ke kanan. Jadi total jarak yang dia gerak tu yang kita nak kira. Betul Jadi nilai negatif tu bukan bermaksud dia bernilai negatif. Dia bermaksud arah. Okay. Jadi kita akan kamerkan daripada 0 hingga 4. Dapatkan nilai dia, positifkan, baru kita tambah dengan keluasan graf daripada 4 hingga 5 ni menggunakan kameran. So actually ini fungsi sesaran, ini fungsi sesaran. Dapat sini kan? Okay. Kameran V ialah S. Sesaran maksimum dari titik O apabila V sama dengan kosong. Maksudnya di SDT kita tu sama dengan kosong. Kenapa di SDT sama dengan kosong? Sebab V tu kita perolehi daripada pembezaan sesaran. Daripada sesaran, fungsi sesaran kita bezakan dapat V. V tu ialah di SDT lah. Okay, V sama dengan kosong, samalah dengan di SDT sama dengan kosong. Ini merupakan fungsi yang sama. Sekali lagi, sesaran maksimum dari titik O apabila V sama dengan kosong. Kita nak sesaran maksimum. Macam kita minta Y maksimum. Bila kita nak Y maksimum, maka kita kena carikan dy dx sama dengan kosong kan. So, samalah macam ni. Sesaran maksimum. So, kita buat di SDT sama dengan kosong. Di SDT tu apa? V. Di SDT tu V. Jadi bila kita kata sesaran maksimum, macam mana kita nak dapat sesaran maksimum? V kita sama dengan kosong. Seterusnya fungsi pecutan. Perkara asas yang perlu kita ambil perhatian tentang pecutan.
Pecutan ini merupakan kadar perubahan hal laju terhadap masa. Maksudnya kita bezakan hal laju terhadap masa, kita dapat pecutan. Ataupun kita bezakan sasaran sebanyak 2 kali, pembezaan kita akan dapat fungsi pecutan. Apa yang kita kena ambil perhatian tentang pecutan? Yang pertama, apabila pecutan sifar A sama dengan sifar, itu bermaksud zarah tersebut bergerak dengan hal laju mala. Maksud hal laju mala tu sama ada hal laju tersebut dalam keadaan maksimum ataupun dalam keadaan minimum dia mala sahaja pergerakannya. Kalau V sama dengan sifar, maksudnya zarah tersebut berhenti seketika. Tapi kalau pecutan yang sifar, A sama dengan sifar, zarah bergerak tetapi dengan hal laju mala. Nampak kan perbezaan di antara V sama dengan sifar dan A sama dengan sifar. Yang kedua, apabila pecutan positif. Apabila pecutan bernilai positif, lebih besar daripada sifar tu maksudnya positif lah ya. Hal laju menokok terhadap masa. Maksudnya zarah tersebut bergerak semakin laju. Seterusnya, apabila pecutan negatif, bermaksud hal laju menyusut terhadap masa. Zarah tersebut bergerak semakin lambat. Biasanya ini berlaku apabila zarah starting nak stop. Okay? Yang keempat, pecutan seragam. Pecutan seragam bermaksud pergerakan zarah tersebut mala sepanjang masa. Maksudnya kalau ada graf tu, dia akan straight aja. Okey, itu namanya pecutan seragam. Dia bergerak mala sepanjang masa. Kalau pecutan sifar ni maksudnya yang mala tadilah. Okey. Kalau pecutan positif dia start naik. Lepas tu dia mala, lepas tu dia slowly nak stop, berhenti. Macam tu. Okey. Satu lagi yang kita kena ambil perhatian ialah apabila disebut pecutan awal. Pecutan awal berlaku pada masa T sama dengan sifar. Maksudnya ketika zarah belum bermula pergerakan dia. Okey. Maksudnya belum ada jarak lagi. T sama dengan sifar. Dia belum start. Okey, setakat ini dahulu video pengenalan ataupun perbincangan rumusan tentang tajuk kinematik gerakan linear ni. Okey. So, untuk perbincangan soalan SPM berkaitan dengan tajuk ini, you all semua boleh klik description video ni. Dekat bawah ada link untuk perbincangan soalan SPM bagi tajuk ini. Okay, bye-bye.